hampir seluruh negara dalam dunia. Dan sebab itu Malaysia tidak terkecuali. Namun begitu kita melihat trend ya, yang mutakhir ni saya dilaporkan setiap hari beratus juta di seluruh dunia sudah terkesan positif, dan berjuta, kalau tak silap saya 3 ke 4 juta manusia telah terkorban disebabkan virus ataupun penyakit ini. Jadi ini adalah menunjukkan satu ancaman besar kepada nyawa dan kehidupan kita. Sebab itu di Malaysia kita mengambil ini sebagai satu daripada agenda yang terpenting dalam banyak agenda yang kita buat untuk menguruskan negara. Iaitu bagaimana dalam situasi yang agak mencabar, Malaysia harus uruskan untuk pastikan bahawa tidak ada nyawa rakyat kita yang begitu ternilai dan berharga terkorban disebabkan oleh kerana kelekaan kita atau ketiada kesiapsiagaan yang betul yang kita uruskan, ataupun rakyat tidak mengetahui apakah masalah dan ancaman ini sebenarnya, dan apa lagi langkah-langkah untuk menentukan supaya kehidupan mereka juga tidak terkesan disebabkan oleh langkah-langkah yang kerajaan terpaksa ambil untuk nak mengawal penyakit ini. Sebab itu dalam tempoh hampir setahun 2 ke 3 bulan kita telah mengharungi gelombang-gelombang yang pelbagai-bagai. Gelombang pertama, perkataan itu pun orang Malaysia buat pertama kali dengar apa PKP, ataupun pertama kali dengar soal SOP. Sekarang hidup kita diselubungi dengan SOP dan PKP sepanjang masa, tidur, bangun mesti ada SOP dan PKP dikenakan. Tetapi kerana keadaan begitu terdesak dan kita tak ada buku panduan, nak rujuk pada mana guideline apa semua sekali, macam kes-kes yang lepas-lepas ada, tak ada. Baik di Kementerian Kesihatan, baik pakar-pakar expert perubatan dan kesihatan baik, tidak ada. Jadi kita bertindak atas dasar pertimbangan situasi keadaan sebegitu. Dan waktu itu, sekali saya ingat, kesnya tak sebesar ini ya. Sekarang ini dah berapa? 6,000 lebih. Dulu 300, 20, 30, 100, 200. Itu kita dah rasa satu cukup ancaman besar waktu itu. Sebab itu kita ambil keputusan untuk adakan PKP 1.0. Berhenti semua sekali. Duduk di rumah, jangan ke sana, jangan kemari, dah jadi lagu rap dah. Macam-macam membuat macam itu, walaupun dia buat begitu, mana nak menyedarkan rakyat bahawa kita berada dalam satu situasi yang sukar. Jadi daripada tarikh itu sampai lekelah ni, memang di peringkat awal agak baik. Kita fikir dah selesai. Rupanya ada gelombang kedua. Dan kita manage juga gelombang kedua. Sekarang ni dah masuk gelombang ketiga. Ada orang kata gelombang keempat. Dan jumlah yang telah kita lihat terkesan positif, kes-kes yang sudah tersenarai dalam sistem data kita meningkat, mencacak naik sampai semalam 6,000 lebih ya. Jadi sebab itu tujuan dan tumpuan kerajaan kita hari ini hampir sepenuh masa. Saya mempusikan banyak mesyuarat dalam kerajaan ni, menguruskan kabinet tiap-tiap minggu. Tak pernah saya mempusikan mesyuarat sekerap ini untuk menguruskan COVID. Satu ialah masalah sidang khas MKN COVID yang itu sebenarnya, dan sidang khas MKN COVID darurat bila dalam darurat. Jadi dua ni tiap-tiap minggu, 3 kali seminggu. Jadi saya tak fikir ada orang buat kerja mesyuarat 3 kali. Tapi kenapa? Kerana dia satu ancaman besar. Kalau tak diurus dengan cekap, lebih lagi dia terlalu dinamik dan dia fluid, kita tak boleh nak tahu kat mana, sini pun ada, luar sana ada sekarang ini. Jadi kita terpaksa mengadakan kerap perbincangan dan menentukan apa langkah yang kita harus buat. Macam saya sebut tadi ringkasnya, PKP dah pelbagai-bagai ya, sampai dah hilang, orang tak tahu, tak faham. SOP dan pelbagai-bagai. Kenapa begitu? Kerana situasi yang agak tidak dapat menentu. Sebab itu kita terpaksa mengenakan sekatan, kita kena larangan. Tak ada siapa di Malaysia, baik di seluruh dunia, yang suka disekat. Kebebasan. Hidup kita dah berpuluh tahun. Saya dah 74. Dah lama dah. Ya? Tak ada sekatan-sekatan. Sekarang ni tak boleh. Saya nak pergi sana, tak boleh. Nak pergi masuk restoran, tak boleh. Nak itu sebahagian besarnya dikekang oleh kerana kawalan ketat. Untuk apa? Nak jaga nyawa kita. Jadi kalau kita anggap itu sebagai satu kesulitan bagi kita, itu tak dapat kita elakkan. Kerana kalau kita tak ikut itu dan kita tak taat kepada apa yang telah ditetapkan itu, kita akan menjadi mangsa kepada virus yang amat berbahaya.
Seperti yang Tan Sri sebutkan, PKP demi PKP kita jalankan, dan selepas PKP 1.0 pada 18 Mac 2020, kita memang melihat lengkung pandemik itu berjaya dilandaikan. Tapi pada masa itu kes kita tidak sampai 200 kes baru harian dan kes kumulatif tidak sampai 2,000. Sekarang ini kes kita sudah mencecah 6,000 untuk kes baru harian. Rakyat bertanya mengapa kita tidak boleh lakukan PKP yang sama seperti PKP 1.0, Tan Sri? Ya, itu soalan yang cukup penting. Memang saya harap disoal pada hari ini kerana ada yang mungkin bertanya. Macam semalam pun sebelum saya memfungsikan mesyuarat, di luar sana dah tunggu saja apa keputusan yang Perdana Menteri nak umum dan sebagainya. Ada kata kenakan PKP 1 balik semula. Kalau tanya saya secara peribadi lah, saya seorang lah, kalau saya bukan doktor pun, itu yang terbaik. Ya, maknanya kita tutup semua. Duduk diam-diam, tak ada buat kerja apa, kilang tutup, RTM tak tutup lah kot. Apa lain tu, duduk kat rumah je, itu terjamin selamat dan mudah kerajaan dan Kementerian Kesihatan menguruskan kehidupan kita. Tetapi waktu awal dulu kita tidak ada pengalaman. Ya, bila tak ada pengalaman, tengok mencacak, saya pun istikharah, saya kata besok saya kena umum, jadi kita tutup semua sekali. Tapi kesan penutupan itu, pertama tu baru kes tu baru bermula. Jadi tak sebesar sekarang. Jadi mudah kita kawal. Dia dulu cuma kluster-kluster aja. Dia belum ada dalam komuniti. Ya, pasal belum merebak. Itu di awal-awal. Tapi kita dah tutup awal. Lagi bagus. Kesan bagus. Tapi kesan kepada ekonomi amat besar sekali. Runtuh, hampir nak runtuh. Satu hari ekonomi tak bergerak, 2.4 bilion kes kos pada kita. Bayangkan berapa hari. Saya fikir hampir 2 bulan ke lebih kurang begitulah. Boleh didarabkan dengan 24 bilion sehari berapa kerugian kita. Tapi bukan kerugian dari segi ringgit. Tak ada pekerjaan. Tak boleh berniaga. Makcik Kia, Pak Saleh, Acong, Ramasami yang jual apa tepi jalan. Semua tak boleh buka. Warung tutup semua sekali. Kesannya amat besar. Jadi kerugian pada negara cukup besar. Jadi apakah bila keadaan sahas begini, kita nak bawa balik PKP 1 dulu? Memang kalau nakkan saya, dan saya fikir KKM, Kementerian Kesihatan kata itu yang terbaik dan tapi kesan pada negara macam mana dari sisi soal kehidupan. Tapi kalau rakyat tak ada bekerja, ekonomi dah runtuh, nak bangunkan semula, saya terpaksa belanja 340 bilion ringgit dengan pakej 6 kali pakej ransangan. Bukan sedikit, tak pernah berlaku dalam sejarah. 20% daripada KDNK negara saya gunakan. Korek sana, korek sini, saya minta Menteri Keuangan untuk bantu supaya kalau dah terkesan gitu, kena tolong rakyat. Bagi bantuan prihatin, bagi tuan. Saya fikir hampir berjuta-juta rakyat Malaysia, baik dalam sektor ekonomi atau sosial, ataupun di kampung atau di bandar, miskin ataupun tidak berapa miskin, dibantu oleh kerajaan. Kalau kita nak buat sekali lagi, 340 bilion tak cukup. Pasal dia akan terkesan lebih besar lagi. Mungkin saya kena sediakan 0.5 triliun. Saya nak tanya Teren, ada duit ke 0.5 triliun? Kalau ada duit, free bagi pada saya. Dan saya kata, okey, tutup untuk kata sebulan. Lepas tu saya bagi duit itu. Ini yang diminta oleh pihak yang kita tutup dan sih. Dia boleh tutup, tapi bila nak buka balik, mungkin sistem itu dah runtuh. Jadi sebab itu kita belajar. Dalam setahun ni, kita tak boleh tutup itu. Ekonomi tutup. Sebab itu kita kena imbang. It is between life and livelihood. Tanya saya, life is important. Kehidupan manusia, saya tak melihat rakyat saya terkorban hanya kerana kelekaan saya ataupun kelekaan mereka. Saya juga tidak mahu ekonomi negara kita runtuh sampai tak ada pendapatan rakyat nak makan. Saya terpaksa bawa bakul kan, sistem bakul hantar ke rumah makan kan. Sekarang berapa kali saya kena buat? Tiap-tiap hari saya nak buat. Sebab tu keputusan kerajaan ni ialah berdasarkan situasi dan keadaan. Yang memerlukan itu. Jadi kita buat sekarang ni MCO 3.0, PKP 3.0 yang ada sedikit ketat tapi belum lagi ketat sangat. Semalam saya buat mesyuarat, kita perketatkan lagi. Kenapa tak balik daripada 1.0 buat macam itu? Boleh, tapi kesan macam mana? So ini yang rakyat harus faham. Sebab tu dia lihat macam mana gini-gini. Tak tahu, saya tahu di luar sana kata tutup semua. Ada pihak kata jangan. Industri kata jangan. Dan kalau buat begitu, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar dan ketidakupayaan kerajaan dan rakyat untuk nak memulihkan kehidupan mereka bagaimana yang kita dah buat sekarang. Sebab itu, mahu tak mahu kita kena cari jalan
Satu, ketatkan apa-apa SOP yang ada. Susah tak rakyat? Susah. Bukan saya tak faham, saya rakyat biasa. Susah. Saya tak suka nak dikawal. Saya nak free. But you can't. For the moment, just stay supaya selamat. Yang keduanya, cari jalan supaya kita menyediakan satu exit vaksin. Itu nanti kita boleh cerita lain lah. Okay. Dan lain-lain lagi. Jadi maknanya tadi boleh, tetapi kesannya kita. Jadi kita kena cari langkah yang agak bijaksana untuk menguruskan supaya negara kita tak menghadapi ancaman sebetul besar sehingga kita tak boleh nak bangkit semula selepas daripada ini. Ya. Tan Sri, banyak lagi soalan-soalan penting yang akan kita ajukan sebentar lagi. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cabaran pandemik COVID-19, wawancara eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebelum Tan Sri tanya saya pula ada duit ke tidak, Terence teruskan dengan soalan. Terence Trillion. Oh ya. Tan Sri, soalan yang sering ditanya oleh rakyat. Kita telah pun tutup pintu sempadan negara. Kita telah tutup pintu sempadan negara sejak tahun 2020 lagi. Dan mengikut apa yang kita boleh lihat, tidak ada lagi cara untuk keluar masuk ke dalam sempadan negara. Jadi virus ini tidak boleh bergerak sendiri. Dia perlukan host untuk berjangkit dari seorang individu ke individu yang lain. Bagaimana agaknya Tan Sri varian-varian B1671 dari India, B135 dari Afrika Selatan boleh masuk ke dalam negara kita? Ya, itu pun satu yang agak penting. Kerana dahulu kita tak dengar istilah varian. Tapi saya diberitahu oleh Tan Sri Hisham, DG kita, Menteri Kesihatan, bahawa dia mutant yang ada dalam kes COVID-19 ni, dia tak mati atau statik begitu. Dia multiplikasi, menambah bilangan dan menjadi satu bentuk yang lain. Itu sebutkan sebagai varian baru. Malangnya varian ni lebih ganas. Jadi kalau begitu keadaannya, kita tidak mahu dia ada di mana-mana pun. Tapi ini soal bidang penyakit dan sebagainya, kita tak tahu macam mana boleh berlaku. Itu pun pakar-pakar masih membuat kajian-kajian di peringkat antarabangsa, WHO dan lain-lain negara pun buat begitu. Tetapi soal yang kedua tadi, ya, border kita secara fizikal tutup. Siapa nak masuk ke Malaysia, pasport. Tapi saya seriusnya, susah untuk kita kata disebabkan oleh kerana kawalan sempadan, maka penyakit ini tak akan masuk. Ya, macam ada kes orang kita keluar negara balik ke Malaysia. Yang terkini pun saya tak payah sebut, kita dah ada report tiap-tiap hari. Macam mana bila dibuat ujian swab dan sebagainya, lepas tu disusul lagi dengan tindakan kuarantin, akhirnya kita dapati dia positif dengan varian baru. Ya, pasal apa? Dia datang daripada luar, bawa ke dalam negara. Ya, pada waktu masuk tak nampak. Tapi lepas tu agak dia mula dilihat selepas daripada itu. Jadi macam mana pun cara kita kawal, tak ada satu jaminan 100% bahawa varian-varian ini tidak akan masuk ke negara kita. Daripada UK ada, India pun ada. Sebab itu dalam keadaan yang terkini, sebagai contoh, bila mana ada pelawat yang datang dari India, kita dah buat keputusan sekat. Tak boleh dibenarkan masuk. Kalau orang kita pergi keluar negara seperti itu, dia akan balik, tapi dia akan ditahan, buat swab dan sebagainya, diberi pemerhatian untuk tempoh sekurang-kurang, semalam kita buat keputusan 21 hari. Lepas tu kalau okey, baru itu pun kita tengok macam mana keadaan dia. Itu cara untuk kita tentukan supaya dalam keadaan mana pun itu. Ketiganya, bahawa kawasan sempadan kita ni luas. Ini kita lihat di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak. Siapa negara jiran kita? Filipina ada, Indonesia ada. Habis pekerja-pekerja yang datang daripada Bangladesh dulu pun ada. Kadang-kadang menyorok kat mana kemari. Ada juga kes-kes pendatang tanpa izin yang kita tangkap mereka di Sempurna, tangkap mereka juga di di Sarawak. Jadi ini antara pembawa-pembawa penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Selain daripada dia sendiri pun dijangkiti oleh COVID-19, varian lama dan sebagainya. Jadi sebab itu apa yang penting dari segi healthcare kita, doktor dan sebagainya itu ialah menentukan supaya kita sentiasa waspada. Dan kalau ada kes-kes itu dianalisa.
saya dah jadi separuh pakar sekarang ni. Pecahan macam mana benda ni berlaku dan sebagainya, ya. Dan sebab itu yang penting bagi saya ialah selain daripada kita ambil langkah untuk berjaga-jaga, tindakan untuk menyekat, mengawal seperti itu, ialah bagi kita rakyat Malaysia mesti jaga diri kita sendiri. Pakai ini jangan berhenti. Kat dalam rumah pun okey, lebih selamat. Dah ada nasihat boleh pakai dengan pasal kalau apa-apa hal kan mungkin tak menjangkit pihak yang lain di situ. Jadi itu dan lain-lain SOP yang kita tetapkan itu menjadi satu daripada cara untuk mengekang, menghalang. Lebih kurang pergerakan, maka lebih sukar untuk COVID untuk menjangkit kita. Kalau kita diam di tempat yang selamat, tak ramai-ramai, itu cara. Nampak mudah, tapi agak sukar bagi setengah orang kita untuk mematuhinya. Itu yang berlaku. Ya. Jadi balik pada soal itu memang isu global, bukan isu Malaysia, dan kita ada pakar yang tahu cara macam mana nak itu, tapi balik pokoknya kita kena patuh kepada SOP yang kita tetapkan tadi. Okey. Bercakap tentang SOP, Tan Sri, rakyat juga mengatakan ada pendapat yang menyebut bahawa SOP berubah-ubah, mengelirukan, dan keputusan yang dibuat kerajaan berkenaan dengan SOP ini agak bercelaru. Jadi kalau boleh kita fahami, Tan Sri, bagaimana sebenarnya proses pembentukan SOP oleh kerajaan dan siapa yang ada bersama-sama? Adakah kerajaan negeri juga terlibat dan sebagainya, Tan Sri? Saya faham itu antara rungutan sebagai kerajaan yang prihatin dan peka tentang apa yang dirasai oleh rakyat, dan saya juga biasa bersama mereka di bawah sebagai rakyat biasa, saya tahu itu. Satu, dia SOP ni kalau lihat buku ni nipis. Dia setebal ini. Tak mungkin seorang faham apa SOP itu. Saya kena baca satu persatu. Pasal tiap-tiap sektor, katalah sosial, ada sub-sektor lagi. Habis keagamaan, ada sub-sektor. Ekonomi, ada sub-sektor yang menentukan SOP yang berbeza-beza. Itu satu. Keduanya, masa yang berbeza-beza. Ya, katalah SOP contoh, dibenarkan restoran buka untuk menerima tetamu dan pelanggan masuk makan. Kemudian tu tak boleh pula. Mula-mula boleh 4. Lepas tu 2. Mungkin bagi orang yang biasa, kenapa berubah? Berubah ialah kerana situasi keadaan COVID berubah. Kalau tak ada COVID, kita buka macam biasa. Bila ada COVID bermula-mula, kita benarkan sedikit. Bila dah meloncat naik, kita tak boleh lagi. Lebih baik jangan duduk kat restoran. Bukan kita nak campaign against restoran tu, tapi lebih selamat duduk makan kat rumah. Murah pun ya, isteri masak pun sedap, apa semua sekali. Tapi orang kita ni biasalah kita nak pergi keluar dan sebagainya tu. Jadi sebab itu kita penting yang pertama ialah untuk memberi penerangan. MKN yang menentukan tu bukan dibuat sendiri. Ronding. Yang ada kaitan dengan kesihatan macam mana, yang ada dengan sosial macam mana, sukan, kenapa sukan boleh ke tak boleh macam mana, lepas tu dalam soal ekonomi macam mana, agama. Ekonomi macam-macam sektor, keagamaan, agama macam-macam lain-lain. Jadi saya nak jelaskan ini supaya jangan ada menyatakan bahawa bercelaru. Dilihat bercelaru, tapi sebenarnya mungkinlah ada sikit kecelaruan. Kerana dia nak dimantapkan lagi. Kalau hari ini A, besok dah A-1 katakan. Kenapa buat begitu? Keadaan berubah. Dan kita taklah, orang kita statik, dinamik. Ikut keadaan situasi yang memerlukan kita membuat adjustment untuk menangani situasi yang berbeza-beza. Jadi, tetapi saya setuju, ada kalau pun kurang faham, peranan kita juga bersamping dengan pihak community leaders untuk memperjelaskan. Bukan nak jelas semua sekali, tak payahlah perlu tahu ekonomi pasal ni jaga masjid gitu kan. Kalau nak jaga masjid, tengok masjid punya SOP jaga. Kalau dia berniaga, ada SOP untuk berniaga pula apa. Jadi kalau kita faham itu, tidaklah dilihat kecelaruan. Kalau tak faham juga boleh tanya, dan kita dah minta menteri-menteri kita untuk beri penjelasan, pegawai-pegawai kita beri penjelasan, pemimpin komuniti yang ada program empowerment ni, pemerkasaan pun kita dah bagi penerangan supaya mereka bantu menjelaskan situasi dan keadaan. Menetapkan SOP itu siapa yang ada? Kerajaan kena buat keputusan, dan saya nak jelaskan SOP ni bukan SOP sewenang-wenang. Keputusan SOP mesti dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Kalau ada negeri, contoh dia minta sikit perubahan, dia tidak ada kuasa itu. Kuasa terletak pada kerajaan persekutuan kerana dikuatkuasakan di bawah Akta
penyakit di bawah Kementerian Kesihatan Akta 342 ataupun Akta 446. Apa dia Akta 446 di bawah Kementerian Sumber Manusia ialah tentang tempat kediaman kaki tangan staf. Sebagai contoh, yang dia kena patuh, tempat ruang besar, jangan sempit, yang itu yang ini menyebabkan masalah. Jadi dia bersandar pada undang-undang. Ya, bukan dibuat secara pentadbiran. Dan bila kita putuskan hari semalam, kita nak buat macam mana? Peguam negara ada dalam mesyuarat. Peguam negara akan duduk dengan Datuk Ismail pada hari ini, sekarang ni, untuk tengok kenan tu diwartakan. Di Gazette. Pasal kalau saya kata ada orang buat kesalahan, kita nak ambil tindakan, dia dikenakan hukuman, macam kes-kes sekarang ni lah, selebriti ke siapa saya tak sebut nama, dia mesti bersandar undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, dia boleh cabar balik. Apa kuasa awak boleh nak tangkap saya kena compound 10,000 ni? Pasal tu dia bersandar undang-undang. Diwartakan. Kalau tak diwartakan, tak sah. Jadi ini belakang cerita yang tak ramai orang tahu. Dia fikir SOP tukar-tukar. Sebab tu kalau kita buat keputusan hari ini pun nak buat SOP, selagi tidak diwartakan, dia belum boleh dikuatkuasakan. Ini situasi yang kita buat sekarang. Tan Sri seolah-olah boleh membaca fikiran saya, kerana saya ingin bertanya juga Tan Sri berkaitan dengan isu yang sama, di mana dilihat ada individu-individu yang dinamik, seolah-olah mereka kebal daripada SOP dan boleh sahaja melanggar sempadan negeri, boleh sahaja menghancurkan majlis dan sebagainya. Apa kata Tan Sri kepada mereka yang mengatakan wujudnya dua darjat dalam penguatkuasaan SOP? Ini macam double standard, dua darjat, ada kasta, kluster kayangan, saya pun tak tahu. Saya boleh belajar ya, sekarang ni macam-macam istilah digunakan. Tapi dari dasar kerajaan, kita tidak double standard. Kita tak kira sesiapa, menteri ke Perdana Menteri ke siapa yang melanggar, dan memang nyata ada bukti-bukti ikut undang-undang, maka mereka tidak akan terlepas daripada dikenakan hukuman, compound, charge dan sebagainya itu. Itu faktanya dari segi undang-undang. Cumanya zahirnya manusia melihat, kenapa dia tak kena tangkap? Kita SOP ni, Terence, Wan, 30 juta ke rakyat Malaysia ni, semua ni kena SOP. Saya nak tanya balik, saya boleh jaga ke 30 juta ni? Awak pergi mana, tidur mana, santai ke mana, buat ke mana. Setiap kali pergerakan yang kita lakukan ada terikat dengan SOP itu. Jadi kalaulah kita terlanggar sikit, tak terpakai ni, kadang-kadang terlupa sampai keluar, ada orang kena kan. Takkan saya boleh jaga dia? Dan kalau di situ tidak ada penguatkuasaan, pasal takkan saya nak letak sampai 100,000 pegawai penguatkuasa nak jaga 30 juta. Tak mungkin boleh. Sebab itu kendiri tu. Self control, self lockdown tu penting. Supaya taklah kita berdepan dengan hukuman. Pasal kenapa kita nak dihukum? Pasal kerajaan nasihat nak jaga diri awak. Kenapa awak tak nak ikut? Susah ni mengekang saya ada freedom. Human right apa semua sekali. Human right kalau dah mati tak ada kira human right dah. Sebab tu bagi saya yang penting dia tidak ada. Tapi dilihat seolah tu mungkin adalah kenapa dia kena, yang tak kena, kenapa dia 5,000, kenapa dia 100. Itu soal undang-undang. Pasal satu kes tu berbeza pemberatan dia, ada weightage dia, kes berbeza. Yang kedua ni apa benda yang dilakukan. Jadi ini, tetapi saya tidak nafi kemungkinan ada seolah-olah dilihat macam berbeza-beza layanan. Itu tak mungkin adalah kerana persepsi dan sebagainya. Tapi realitinya tak harus ada perbezaan. Kalau dia melanggar, dia tahu hukuman. Sebab tu saya sebut awal tadi mesti diwartakan dan diberitahu dulu, jangan hari ni buat, hari ni diwarta, hari ni diambil tindakan. Macam ada kes 10,000 kalau ingat lagi tu ya. Yang kita naik 1,000 dan 10,000. Kan ada orang berbicara kami tak diberitahu apa semua sekali. So lepas tu baru kita buat setebal ini untuk nerangkan macam mana nak kenakan hukuman 10,000 ni. Saya tak pernah tengok macam tu. Jadi saya jadi macam peguam untuk melihat supaya apa saja hukuman iaitu tu mesti adil dan berpatutan dengan kes yang mereka hadapi. Takkanlah nak charge sampai 50,000, 100,000, tak patut. Tapi ini penguatkuasaan. Itu satu bab lain yang penting itu.
Okey, baik. Kita ingin bercakap juga tentang bagaimana mungkin selepas ini kawalan ataupun situasi yang lebih ketat terhadap SOP yang harus dilaksanakan melibatkan sektor sosial dan ekonomi. Tapi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini. Kita bercakap malam ini tentang mendepani pandemik COVID-19 eksklusif bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Teruskan menonton selepas ini. Kembali bersama kami mendepani cabaran pandemik COVID-19, bicara khas bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan kita akan sambung sedikit lagi, Terence, bercakap tentang banyak perkara berkaitan dengan COVID-19 ini. Tapi secara khususnya, Tan Sri, menyentuh berkenaan dengan pengumuman oleh selepas sidang khas MKN yang menyebut bahawa SOP dan juga mungkin PKP ini akan diperketatkan lagi, terutamanya dari sudut sosial dan ekonomi. Jadi bagaimana sebenarnya kerajaan merancang untuk mengatasi segala kekangan ekonomi untuk berdepan pula dengan situasi ini? Satu, saya nak jelaskan latar belakang keputusan yang nanti mungkin Datuk Ismail dah umum tu. Ialah kerana kita melihat sebelum Hari Raya itu, kalau ingat, kita buat mesyuarat juga macam saya sebut tadi, panjang sampai akhirnya buat keputusan yang kita dah umumkan itu kebetulan jatuh pada Hari Raya. Jadi ada orang marah saya lah. Tapi kita putuskan itu bukan kerana raya tak raya. Macam mana nak kontrol supaya kes ini tidak akan mencacak naik dan sebagainya besar. Ini jelas terbukti sekarang ini sedang berlaku. Jadi sebab itu kita buat keputusan, kita kenakan MCO 3.0 atau PKP 3.0 di mana kita perketatkan sektor-sektor yang disebutkan tadi, tapi tak tutup sektor ekonomi. Tapi bila kita lihat lepas seminggu ni dan dah 10 ke 11 hari, nampak trend tu masih meningkat mendadak. Jadi sebab itu kita terpaksa meneliti balik situasi itu dan kita tidak ubah macam disadang awal tadi ke MCO 1 macam dulu, ialah masih kekal tapi mestilah diperketatkan. Saya tidak memperincikan, Datuk Ismail sudah memperincikan tentang apakah SOP-SOP yang nak perketatkan. Umpama yang disebutkan sektor sosial, ya. Kalau sektor sosial sekarang ni boleh dikatakan tidak terlalu ketat. Pasal kita boleh pergi ke mana-mana, menilau sana kemari, ke mana nak pergi sana boleh. Waktu PKP 1 dulu tak boleh kan, duduk rumah aja. So kita impose perkara seperti itu supaya ada sekatan dan dengan tidak ada pergerakan kita mudah untuk kawal. Kemudian tu dalam keadaan yang sama ekonomi yang kita kata tak akan kita tutup tapi kita biarkan, tapi ada cara untuk mereka dikawal, umpama bekerja di rumah, work from home. Ya, itu kita dah putuskan semalam, itu yang mungkin akan dilaksanakan sekarang ni. Jadi ini yang sudah pun kita lakukan. Tetapi untuk nak menangani masalah tindakan ni, yang saya tahu ialah terkesan ialah rakyat. Ya, apa pun keputusan kita buat tu, sebab itu kita tak ambil langkah drastik. Pasal saya dah awal tadi jelaskan, kita tidak mungkin berupaya untuk membantu sebanyak mana yang kita telah bantu dahulu. Tak lama lagi pun kerajaan akan bentangkan belanjawan di Parlimen. Ya, belanjawan ni akan menumpu kepada soal untuk bantu rakyat saja, macam mana cara. Kalau ada pun duit, kita akan gunakan berapa ratus bilion pun untuk bantu rakyat saja. Itu akan datang insya-Allah. Tapi sementara itu, yang tadi yang saya dah telah jelaskan dan masih pun berjalan, iaitu untuk membantu kumpulan-kumpulan rentan yang terkesan. Boleh sebutlah, Wan sebut siapa pun, semua ada dalam senarai kita tu. Yang dah diumumkan oleh Menteri Keuangan, oleh Laksana di bawah MOF, apa dia bantuan-bantuan tu. Dan pada saya bercakap sekarang pun bantuan masih turun sampai ke bawah, masih berjalan lagi, supaya kesan daripada pandemik dan kawalan-kawalan ketat yang terkena tidaklah membawa kesan yang terlalu ketara sampai rakyat hidup dalam keadaan susah, papa kedana. Saya tak suka dengar tu. Sebagai Perdana Menteri, saya akan rasa sedih. Sebab tu kita tolong seberapa yang boleh. Setakat mana yang termampu, kita buat begitu. Jadi sebab itulah dalam situasi keadaan sekarang ni pun, walaupun kalau ikut secara hukum akal banding dahulu waktu kita mula buat dulu dengan sekarang, mana lebih berat? Sekarang lebih berat. Kalau ikut hukuman akal banding dulu, kena tutup semua. Tapi tak dibuat begitu. Kerana sementara kita nak menangani masalah ini, kita membantu dari segi soal kesihatan awam, healthcare, public healthcare.
iaitu apa yang nak diperlukan oleh pihak kesihatan, oleh Kementerian Kesihatan, oleh DG Kesihatan. Yang ini arahan saya. Dia minta apa saja pun, Darren, saya bagi. Pasal saya tak tahu, saya bukan doktor dan saya bukan Menteri Kesihatan. Dia kata tak cukup ini, jalan. Vaksin beli, sign. Saya beritahu Menteri Kesihatan itu apa yang diperlukan mesti dibuat. Jadi itu langkah dari segi healthcare. Tapi walaupun begitu, faktor yang ada di hadapan kita ialah hospital kita dah penuh. Kapasiti dia ada dah lebih 100%, 120%. ICU yang kita perlukan kerana kes-kes yang agak lebih teruk, yang diperlukan sudah hampir 80%, 90%. Kita tambah lagi pun bilangan. Katil yang tak cukup. Dulu di MAIP, yang tempat saya buat mahar dulu, saya bina MAIP. Kita convertkan jadikan hospital sementara. Kes-kes yang agak yang ringan sikit kat sana lah. Hari itu saya pergi tengok tempat tu. Ya, kita tambah. Dia punya kapasiti dulu 10,000 buka. Masa zaman awal tu. Lepas tu dah baik, turun. Sekarang naik semula sampai 10,000. Tapi itu tak cukup. Kelantan tak akan tambahan. Kita bina hospital di Kelantan. Di banyak tempat lain yang tak cukup. Di selatan pun begitu, kita buat mudahan tu. Ini dari segi healthcare. Doktor tak cukup. Saya kata ambil doktor swasta. Doktor swasta dah bantu. Hospital tak cukup. Kita ada ordinan darurat yang kita gunakan untuk ambil alih kemudahan-kemudahan hospital. Nasib baik hospital swasta ni dia sanggup membantu kita bekerjasama. Ya, setakat ni tak payah apa-apalah. Tapi dia boleh terima pasien apa semua sekali, merawatkan COVID semua sekali. Dulu tak boleh. Kan dah boleh. Lepas tu bagus pula tu rakyat Malaysia yang datang secara sukarela menawarkan diri. Kalau pergi ke WCDC, World Trade Center, satu daripada pusat vaksin yang terbesar, ramai yang datang itu adalah sukarelawan. Jadi saya nak ambil peluang kat sini nak ucap terima kasih pada frontliners kita. Yang ini kesian. Kita tengok mereka dah macam orang kata lebih daripada letih, exhausted. Lepas tu economic frontliners. Lepas tu volunteers yang datang ke depan. Hampir sebahagian besar rakyat Malaysia yang agak tahu tentang masalah besar ni, mereka sanggup korban masa dan tenaga untuk menolong. Jadi ini satu. Dan saya nak ambil kesempatan di sini juga lah, kalau boleh sikit dia nak ucap takziah kepada keluarga-keluarga yang sekarang ni hampir lebih 2,000 ya. Kita dah buat keputusan dulu kalau ada terkesan dan meninggal, kita ada bentuk bantuan-bantuan kebajikan yang kita sampaikan untuk menguruskan kematian dan sebagainya itu. Itu pun kalau tengok yang terkini terpaksa cari tempat baru untuk masukkan jenazah yang belum dikebumikan. Ini menyedihkan. Ya. Saya tak apa macam tak boleh nak cakap apa pasal itu. Tapi ini sebagai langkah untuk membolehkan kita boleh menguruskan even sampai ke peringkat itu dalam keadaan yang agak sempurna. Ini kita tumpukan masa. So soal ini kita uruskan. Tapi tambah berpuluh ribu katil pun tak akan bermakna. Besok kalau naik ke 20,000, setakat manalah kita mampu. Kita tak boleh buat begitu. Negara maju pun dia tak terbuat macam itu. China terpaksa buat hospital dalam masa 4-5 hari. Ya. Tapi kita tak boleh buat. Jadi kita terpaksa minta tolong rakyat bantu diri sendiri. Jagalah kita. Ini ada hikmah, ada kebaikan. Ya. Kita nak jaga diri kita supaya kita tak sakit. Ataupun kita terkorban sebab masalah kelekaan kita. Bolehlah blame kerajaan. Marah Perdana Menteri pun tak apalah. Saya terimalah. Rakyat kata marah apa, bodoh Perdana Menteri. Kata tak apa, saya boleh cakap dalam TV. Kata. Tapi saya tahu macam mana susah nak menguruskan ini. Jadi ini satu tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita sedia menerima hakikat, inilah masalah bersama. Yang kita kata approach kita bukan whole of government. Bukan soal whole of government. It is whole of society. Seluruh masyarakat mesti berganding bahu, baru kita boleh landaikan lengkok COVID-19 insyaAllah. Tan Sri, agak sukar pada masa ini untuk kita melihat the light at the end of the tunnel. Namun kita perlu juga bertanya, bagaimana keadaan kita selepas ini, selepas membelanjakan berjuta-juta, berbilion-bilion ringgit sebenarnya untuk membantu rakyat pada menghadapi kemelut pandemik ini. Setelah tamatnya pergelutan kita dengan COVID-19, pertarungan kita menentang virus ini, bagaimana perancangan Tan Sri untuk membantu Malaysia kembali berdiri kukuh sebagai sebuah... Saya tak tunggu sampai di situ, Taran. Saya dah mulakan kemarin, bukan hari ini ataupun semalam. Tahun lalu pun kita dah mulakan. Apa maksud saya tadi?
Iaitu sebab itu langkah-langkah kita buat PKP sebagai itu dan tak tutup semua itu ialah memikir ke hadapan. Kalau fikir hari ini tutup semua. Tapi saya mikir ke hadapan. Jaga nyawa rakyat, ini kita sudah sebut, berbilion kita cuba usahakan tadi, mungkin tak selesai. Tapi jaga kehidupan rakyat, masa depan mereka, pendapatan mereka, kerja mereka, apa lagi, dan bantuan-bantuan yang harus kita sampaikan. Ini kita dah mulakan. Sejak tahun lalu, pakej-pakej tadi. Kadang-kadang rakyat dah lupa. Tapi itu antara pakej yang terbesar dalam sejarah negara. Dan mungkin tak terhenti di situ. Kita akan usahakan dan kita buatkan apa yang patut dalam soal itu. Jadi perancangan kita sudah pun melihatkan kesannya. Satu, mungkin COVID belum selesai. Tapi ekonomi kita sudah ada petanda peningkatan. Ya, yang latest terkini untuk suku pertama tahun ini sudah ada 0.3 ke 5% kalau tak silap saya. Dia positif. Daripada negatif dulu sampai 17 ke bawah. Dia dah naik balik ke atas. Ekspor kita meningkat, import kita meningkat, jumlah pekerja-pekerja yang boleh kita ambil balik semula, employment 150,000 lebih daripada jadual yang kita hanya 120,000. Jadi hampir sebahagian besar mensasarkan satu jangkaan peratusan yang lebih besar daripada biasa. Jadi dan orang sudah balik bekerja, sektor-sektor ke depan. Sebab itu unjuran oleh pihak Badan Antarabangsa dan kita punya pakar dan Bank Negara ialah kita akan melihat pertumbuhan antara 6.5% ke 7% tahun ini. Sekarang sudah positif, dia belum sampai ke situ. Ada masa lagi 4, 5, 6, 7 bulan lagi sampai ke situ. InsyaAllah ini akan kita lihat tercapai. Tetapi yang juga penting, diharap sebelum akhir tahun ini semua rakyat Malaysia yang patut sudah disuntik dengan vaksin akan dapat vaksin. Saya diberitahu oleh Menteri Kesihatan dan saudara KJ, Menteri Mosti, bahawa mungkin bekalan ini akan capai sekarang ini lebih cepat. Bila vaksin sampai cepat, lebih banyak orang akan dapat diberikan suntikan. Tak kira dia sama Pfizer ke AstraZeneca ke Sputnik ke Moderna, apa lagi macam-macam jenama yang kita ambil. Maka rakyat kita akan nanti sampai katalah 80% dia kata dah ada herd immunity. Macam setengah negara yang kaya-kaya dia dah ambil bolot semua sekali. Kita terpaksa ronding nak minta sebagai itu. Tapi insyaAllah akan sampai, semuanya akan dapat suntikan. Jadi di waktu itu bila ekonomi sudah meningkat, COVID dapat kita kawal, sebahagian besar rakyat sudah disuntik, sudah ada antibodies pelindung dalam badan kita daripada mudah dijangkit. Jadi situasi insyaAllah akan bertambah baik. Ini dalam tahun ini nih. Ya, berapa bulan ini. Itu dah. Pasal jangkaannya kalau ikut awal tahun depan baru selesai. Sekarang ni kita kata mungkin agaknya tahun ini kita boleh capai tahap penuh untuk melaksanakan skim kita tadi, roll out. Jadi kalau begitu semua akan dapat suntikan itu. Jadi dengan sebab itu kita harap ada perlindungan dan ekonomi yang akan mula pulih. Itu harapan kita tahun 2022 bertambah lebih baik daripada yang ada sekarang. Tan Sri, kita akan bertanya tentang vaksin sebentar lagi. Memang hangat topik ini. Tapi sebelum itu, Tan Sri, sedikit lagi berkaitan dengan ekonomi. Sektor-sektor yang terkesan teruk seperti pelancongan, sektor penerbangan dan sebagainya. Apakah usaha kita untuk membantu mereka bangkit kembali? Kerana pada tahun 2020 kita mengharapkan tahun melawat Malaysia sebenarnya. Namun yang terjadi itu... Saya kadang-kadang kesal juga. Pasal kami dalam kabinet tiap-tiap hari. Tengok muka Menteri Pelancongan saya lah, Datuk Nancy. Dia tengok nanti dia tahulah. Tiap-tiap kali ada itu dibangkitkan soal itu. Tapi tak bangkit pun saya sendiri faham. Pasal saya dari fungsi khazanah. Kita ada hotel, kita ada apa, kita tahu macam mana. Berapa dia punya okupansi dan sebagainya. Orang tak melawat. Pasal tak boleh rentah negeri satu hal. Tak boleh pergi ke luar negara satu hal. Orang luar negara tak masuk itu. Kita tahu itu. Yang paling terkesan sektor pelancongan. Katanya sektor pelancongan akan mengambil masa 3-4 tahun untuk pulih. Dan sudah dilihat banyak yang hotel tutup, orang yang terlibat dalam homestay terpaksa berhenti, tak boleh buat apa-apa. Taksi mengangkut pelancong tak boleh tu, bas pelancong tersadai tak ada. Kita faham tu. Sebab tu macam taksi dan bas. Saya buat arahan pada Menteri Keuangan supaya kita bantu mereka. Pasal dia beli kereta, taksi dan bas ni bukan dengan bank. Dia leasing company. Dan dia tak ada moratorium. Jadi saya dah buat keputusan, dah diumum, kita bagi dia bantuan-bantuan dalam bentuk sebegitu juga. Macam hampir-hampir begitu. Dan sekarang ni akan mula dilaksanakan. Sektor-sektor yang lain kita pun ada. Tourist guide, kita bantu mereka dan sebagainya. Tapi tak memadai. Selagi pelancong tak datang, tak boleh. Macam mana kita nak buka?
Tadi kita bincang pasal soal tutup border. Kalau niat hati nak buka. Sementara belum buka, kita dah ambil langkah-langkah awalan. Bonding dengan Indonesia, dengan Pak Jokowi itu. Bonding dengan Sultan Brunei itu. Kita adakan reciprocal green lane dengan Singapore green lane. Di waktu mana yang sesuai boleh dibuka dan digunakan. Tapi negara mereka belum bersedia, negara kita belum bersedia. Dengan China semalam, saya bercakap dengan Perdana Menteri dia, Li Keqiang, video conferencing pun kita kata, dan dia kata sedia bantu. Tapi kita tak boleh nak buka lagi. Thailand yang nak buka, saya dah tengok dia dah mula war-war. Sekarang dia ada 9,000 kes baru. Dia terpaksa tutup balik. Jangan kata di Malaysia aja. Jadi sebab itu, ini langkah-langkah sebegini kita akan ambil kira. Bantuan yang sewajar yang boleh kita bantu. Sektor-sektor kecil di bawah pelancongan tu yang kita boleh tolong, kita tolong. Creative industries, contoh di bawah KKMM pun kita disediakan peruntukan. Jadi sedikit sebanyak tu adalah. Tapi banyak sangat kita tak berupaya lah. Tapi itu yang kita buat untuk setidak-tidaknya industri itu tak akan runtuh, jatuh ke bawah. Okey. Baik, kita akan sambung lagi bercakap tentang vaksin terutamanya. Kita akan berehat seketika dan kembali untuk blok terakhir eksklusif wawancara bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Mendepani cabaran pandemik COVID-19 bersama Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ke segmen yang terakhir membincangkan jalan keluar kita daripada pandemik ini, vaksin. Ya, kerana itu apabila disebut tentang vaksin, orang mengaitkannya dengan sinar di hujung terowong lah. Cuma terowong ini kelihatannya begitu panjang sekali, Tan Sri, dan jauh untuk kita tempuh. Bagaimana kerajaan merancang untuk memantapkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, Tan Sri? Perancangan kita untuk mendapatkan vaksin ini sejak tahun lepas. Saya fikir antara negara yang paling awal, dan saya bagi arahan tetap pada KJ waktu itu supaya perundingan untuk satu menjadi ahli dalam COVAX, di badan yang ditubuh untuk menguruskan sebahagian. Jadi kita dah selesai itu. Bayar mahal 10% dan dah mula dapat bekalan AstraZeneca sampai di bawah COVAX itu. Kemudian yang lain pun. Waktu itu kita tak boleh pilih nak Pfizer, nak apa. Pasal kalau kita nak memilih, mungkin lepas itu tak sampai. Ataupun direbut oleh negara-negara maju. Pasal mereka kontrol sekali. Tapi Alhamdulillah, saya nak sebutkan bahawa deal kita dengan procurement kita ataupun perolehan kita telah pun selesai untuk mendapatkan bekalan lebih daripada 100% penduduk Malaysia. Ya, itu satu. Mana tadi tak ada masalah. So, isu sekarang ni bukan soal isu dapat bekalan ke tak dapat bekalan. Bila dia nak sampaikan bekalan tu. Sebab tu tengok gambar MAS bawa tu sekali datang. Dia bukan datang sekaligus. Kalau datang sekaligus, waktu saya bercakap ni dah selesai. Kita dah ada 600 pusat lebih. 600 lebih pusat vaksinasi. Yang terbesar yang dekat sini lah, di WTC, 8,000 orang. Ini kalau ikut keadaan, sepatutnya wajar boleh membuat suntikan 150,000 sehari. Sekarang ni belum sampai ke situ lagi. Agak jauh lagi. Tetapi bila mana saya diberitahu oleh Menteri, bekalan ni sudah mula sampai dan akhirnya dimaklumkan akan sampai lebih awal daripada dahulu. Dahulu kalau jadualnya tahun depan 2022 baru dapat selesai. Sekarang ni saya dah diberi jaminan. Saya pegang cakap menteri saya. Dia kata sebelum akhir tahun ni kita akan dapat bekalan semua. Dan mungkin kita dapat lebih awal sedikit supaya herd immunity tu, apa dia kata, immunity kumpulan tu, kita dapat capai 80% yang sudah suntik mungkin sebelum akhir tahun. Ya, sekarang ni sudah bulan 5, tak lama lagi dah berbulan. Jadi nak kata terowong tu panjang sangat, taklah panjang. Nak kata cahaya itu dah dekat-dekat nampak lah kalau ikut kiraan saya lah. Jadi dia akan sampai dalam tempoh masa tu. Jadi sebab itu yang sekarang ini saya diberitahu tadi hampir dekat 1 juta yang sudah dapat 2 kali suntikan. Teren dah dapat ke? Belum lagi? Saya dah 2 kali lah. Ramai ada 2 kali. Ni insyaAllah Tern you akan dapat lah. Yang keduanya, bekalan yang sampai ini sudah mula sampai lebih awal daripada yang kita jadualkan. Yang COVAX tadi, separuhnya, yang patut berapa juta tu, dah separuh dah dapat sampai. Jadi ikut kiraan kita, mungkin kita akan dapat terima itu lebih awal. Dan kalau itu dapat lebih awal, jadi dia selari dengan perancangan kita untuk pulih ekonomi, menguruskan COVID. Dengan harapan, kalau dengan sebab adanya vaksin,
maka sebahagian besar rakyat Malaysia yang patut diberikan vaksin dah terima, maka dia ada pendinding dengan antidot dan antibody yang telah terbina dalam badan bila ambil vaksin tu, maka nak diserang boleh serang, tapi kalau sebahagian besar dah ada antibody, mungkin dia lebih terlindung daripada penyakit. Tapi jangan langgar SOP dan sebagainya. Masih terus, saya masih pakai lagi, saya dah dapat suntikan 2 dah. Okey, setakat ini semua test saya semua negatif, tapi saya tak boleh bangga diri pasal di luar sana masih berlaku. Kita tak akan rasa selamat di Malaysia kalau seluruh dunia masih belum selamat. Jangan sebab Malaysia, Johor dah selamat, okey, tak boleh. Kalau Kedah tak selamat, tak boleh. Kuala Lumpur masih belum itu dengan merahnya, tak boleh. Jadi maksud saya tadi, dari sisi strategi vaksin, kita dah susun betul. Pegawai, volunteer, semua dia. Dan terkini pula ialah untuk membolehkan hospital-hospital swasta dan klinik swasta mengedarkan juga. Dia tak kena charge, pasal kita bagi ni tanggungan kerajaan. Kemudian bila nak dibagi ke hospital, kita minta hospital boleh beri suntikan pada pihak-pihak tertentu, mungkin dengan charge. Rasa saya sekali jab itu entah RM14 ajalah, lebih kurang itulah. Tapi ubatan tu kita bagi vaksin secara percuma. Jadi kalau dibuat itu, ada pihak-pihak lain. Dan ketiganya, kalau ada pihak kata macam setengah kerajaan ni kata dia nak beli, kita tak ada halangan. Syaratnya ialah ubat vaksin yang dibawa masuk tu mesti dah diluluskan oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Yang ini badan yang mengawal keabsahan vaksin nak bawa masuk. Macam yang kita sebut tadi, semua dah dites, okey, boleh pakai, selamat, efikasi apa semua sekali, itu boleh bawa masuk. Jadi kalau mereka berminat boleh, tapi kena ada peraturan. Dia beritahu pada jawatan kuasa vaksin tadi, imunisasi, ini rancangan dia. Atau katalah ada setengah-setengah agensi, Petronas ataupun company kata itu, boleh. Saya tak fikir kita nak sekat dan halang, tapi syaratnya vaksin itu sudah diuji. Dia selamat. Memang dah ada NPRA punya cara dengan itu untuk membolehkan dia diguna pakai. Lepas tu mesti ada lesen kebenaran nak bawa masuk. Tak boleh curi-curi, apa orang kata, cara seludup dan sebagainya, tak boleh. So maknanya dah tersedia. Jadi saya jangka dengan cara begini, maka proses untuk kita roll out vaksin ke sepenuhnya itu akan tercapai dalam tempoh jadual. Mungkin kalau ada nasib baik kita lebih awal daripada yang kita jangkakan. Tan Sri, setakat ini kita melihat rollout vaksin adalah berkesan dalam pada kita mengurus bekalan vaksin kepada warga emas dan juga barisan hadapan. Strategi sama diguna pakai di Singapura, strategi 2 dos untuk barisan hadapan dan warga emas. Namun untuk peringkat seterusnya, mereka sedang memikirkan strategi 1 dos untuk memberikan bekalan dos pertama kepada lebih ramai orang sebelum sampai ataupun tibanya bekalan-bekalan yang berbaki. Adakah Tan Sri dan kerajaan juga sedang memikirkan strategi dos 1 dos? Saya diberitahu oleh jawatankuasa imunisasi ini ada antara perkara yang mungkin mereka bincangkan. Tapi ikut apa yang saya diberi nasihat oleh Kementerian Kesihatan, kita ikut panduan daripada pihak pengeluar vaksin. Pfizer kata you perlu buat suntikan kedua selepas 21 hari. Saya kena macam itu. Jadi kita ikut dia. Pasal dia dah ada pakar yang buat kajian. Kenapa 21 hari? Kenapa tak 3 bulan? Macam di UK dan sebagainya. Dia berbeza-beza cara. Di UK kata dia buat 1 kali dulu semua sekali. Lepas tu baru kali kedua. Saya tak kata tak betul atau betul. Lagipun saya bukan pakar. Bagi saya tak kira apa pun. Yang penting setiap orang yang berhak dapat vaksin itu, sama ada sekali suntikan, macam Johnson & Johnson tu satu brand dia sekali aja. Itu sekali atau 2 kali, kita patuh ikut macam tu. Bagi kita itu tak jadi masalah. Bukan kita tak ada duit. Kita dah belanja, kita boleh beli dan kita akan bawa. Jadi apa cara dia untuk dia di-administer tu, sekali ke, 3 minggu ke, 2 minggu ke, itu ikut apa pakar perubatan yang buat keputusan. Bagi saya sebagai Perdana Menteri, saya ikut saja dan akur sajalah. Okey.
Okey, baik. Kita harapkan ada lebih banyak masa lagi kerana mendengar sendiri dari Tan Sri begitu menjelaskan dan mencerahkan sekali. Tapi ini saja masa yang kita ada, Tan Sri. Mungkin yang terakhir, Tan Sri ingin sampaikan pesanan dan harapan Tan Sri sendiri, aspirasi kerajaan untuk sama-sama dengan rakyat menangani pandemik COVID-19 ini. Cabaran inilah cabaran kita bersama. Bukan saya, bukan tuan anda, kita semua. Sebab itu kita sebut awal tadi ialah whole of society. Kesemuanya mesti terlibat bersama. Ini satu peperangan. Kalau biasa musim perang, kita cari tempat untuk berteduh. Jangan kita keluar ke lapangan, kena tembak. Maksud saya tadi, yang paling selamat ialah duduk di rumah. Yang paling selamat ikut SOP yang kita tetapkan. Memang jenuh cakap. Kalau setengah orang bahasa dia kata berbuih-buih cakap. Macam ada setengah macam tak dengar. Tapi saya percaya sebahagian besar dah faham. SOP ni istilah tak pernah pakai. Dah mula orang pakai lalu-lalu. Jadi saya fikir tidak jadi masalah. Jadi sebab itu kalau usaha yang sedang dirancang dan laksana kerajaan ini didokong oleh setiap pihak. Baik dia imam, bilal, profesional, tokoh besar, tokoh kecil, rakyat kampung, petani, nelayan, ikut ni semua. Pasal COVID tak kenal orang ni. Siapa pun. Perdana Menteri kalau kena. Atau nauzubillah. Atau siapa pun. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Jadi kalau kita dah buat persiapan lebih setahun, sedikit sebanyak pengalaman tu mengajar kita bahawa satu COVID ni fluid. Dan lepas tu dia dinamik. Berubah-ubah. Lepas tu sukar untuk kita itu kecuali kita sendiri jaga diri kita. Jadi yang terbaik saya boleh nasihatkan sebelum kita selesai berwawancara bincang ni ialah untuk kita sendiri ambil tanggungjawab bersama. Orang kata kenapa tak buat lockdown? You do your own lockdown. Self-lockdown. You just stay at home. You be safe. And tell others to do the same thing. Kalau buat begitu, jadi kita lagi selamat. Jadi apa pun usaha yang kerajaan buat ni tidak akan berkesan kalau rakyat tidak akan patuh dengan apa yang kita dah minta dan nasihat pada mereka. Jadi yang sebaiknya ialah kita bekerja sama-sama. Tak payah nak salah menyalahi, nak marah siapa. Kita marah kita sama kita pun tak apa-apalah. Kita cari jalan untuk cari jalan yang lebih baik, bekerja bersama dengan doa. Sebab tu saya akhiri saya punya itu biasa dengan doa dan saya tahu semua rakyat tak kira apa agama berdoa supaya Allah berikan kita perlindungan, berikan kita kesihatan, berikan kita kekuatan, semangat yang kuat untuk menghadapi cabaran yang luar biasa. Jadi kalau dengan doa itu dan usaha kita, ini agama kita pun mengajar begitu, saya kira insya-Allah kita boleh berjaya. Akhirnya kita menang. Insya-Allah kita akan menang. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam wawancara ini secara santai, secara spontan menjawab soalan-soalan yang begitu berat dan mempunyai implikasi yang besar kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi, Tan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dan kiranya ini mengakhiri temu bual kita berkenaan dengan cabaran pandemik COVID-19, wawancara eksklusif bersama-sama Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita semua. Saya Wan Syahrina. Dan saya Terence Das. Mainkan peranan anda, ikut SOP dan kita akan menang.